Sudah tentu apa yang berlaku hari ini dan apa penambahbaikan atau perpindaan yang dibuat dalam Belanjawan 2021 akan memberikan banyak kesan khasnya dari aspek ekonomi tapi juga dari segi aspek politik dan juga sosial. Kita mahu membincangkan apa yang berlaku hari ini tidak hanya terhad kepada hari ini tetapi impaknya kita akan rasa sekurang-kurangnya untuk keseluruhan 2021 ataupun mungkin lebih lama dari itu. Saya mau berbincang dengan Ketua Penyelidik firma O2 Malaysia, Anis Anwar Suhaimi. Beliau juga adalah penganalisis penyelidikan untuk O2 Malaysia. Anis, terima kasih kerana menyertai kami. Anis, kita lihat antara pengumuman-pengumuman perubahan pada Belanjawan 2021 yang mencuri perhatian adalah perluasan KWSP, pengeluaran dana dari akaun 1 KWSP, lanjutan moratorium boleh diakses oleh lebih ramai orang. Pertama sekali, reaksi Anis kepada perubahan-perubahan ini? Ya, terima kasih. Saya melihat reaksi kepada perubahan ini menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar melibat urus dengan pelbagai pihak, terutama daripada MP, daripada kerajaan dan pembangkang untuk mendengar aspirasi rakyat. Jadi saya kira sebenarnya pindaan yang telah dilakukan sepanjang pembentangan ataupun penggulungan pada petang ini merupakan satu penggulungan yang begitu baik untuk rakyat. So saya sendiri mengalu-alukanlah apa yang dibentangkan oleh YB Menteri Keuangan sebentar tadi. Okey, Anis, kita lihat antara kebimbangan sebelum ini adalah belanjawan yang paling besar dalam sejarah. Perbelanjaan lebih besar daripada apa kutipan hasil, dan saya kira selepas kita mengambil kira perubahan-perubahan ini pada KWSP moratorium secara langsung ataupun secara tidak langsung dari segi dana keuangannya akan lebih besar. Adakah Anis dari perspektif ekonomi risau bahawa kesemua inisiatif-inisiatif dalam Belanjawan 2021 ini termasuk yang diumumkan sebentar tadi baik untuk rakyat dalam jangka masa panjang, tapi adakah ia akan memberikan kesan kepada keupayaan ekonomi negara? Adakah negara mampu untuk memberikan belanjawan sebesar ini pada ketika ini? Saya melihat sebenarnya kerajaan mampu untuk berbelanja dengan besar. Kenapa? Kerana sebelum ini kerajaan telah meningkatkan tahap kadar hutang kepada 60%, bermaksud adanya ruang defisit fiskal untuk kerajaan berbelanja. Dan seterusnya, sekiranya kita melihat bahawa ancaman yang perlu utamakan adalah tentang produksi ataupun produktiviti sebuah negara untuk kita terus membangun. Jika kita melihat kepada kadar hutang, bagaimana negara-negara lain memiliki kadar hutang yang lebih tinggi seperti di Singapura dan juga di Jepun. Hubungan dengan itu, sebenarnya ancaman kepada hutang kerajaan tidak perlu dipandang dengan begitu paranoid. Tetapi kita perlu melihat bagaimana sebuah kerajaan yang perlu berbelanja untuk meningkatkan produktiviti supaya apa? Supaya agihan keuangan, agihan sumber kekayaan negara ini boleh diagihkan dengan secara saksama kepada semua rakyat Malaysia. Saya kira hutang tidak akan mampu membangkrutkan sebuah negara, tetapi sebaliknya dengan hutang inilah membolehkan kerajaan berbelanja kepada rakyat dan rakyat boleh mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi ke arah pada masa akan datang bagi mendapat sesebuah pendapatan yang lebih tinggi untuk rakyat. Saya faham keperluan untuk berbelanja lebih besar adalah untuk meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan perbelanjaan rakyat dalam tempoh yang kita tidak pernah lalui sebelum ini, unprecedented. Jadi pada ketika kita melalui tempoh yang unprecedented, kita perlu mengambil langkah-langkah yang unprecedented seperti belanjawan yang jauh lebih besar dari sebelum ini. Kerana keadaan itu mendesak, kita perlu lakukan langkah-langkah yang kita tidak pernah lakukan sebelum ini. Tapi contoh, kita menyuntik semua dana ini melalui KWSP, lanjutan moratorium dan sebagainya dengan harapan rakyat akan berbelanja lebih untuk terus merangsang aktiviti ekonomi. Tapi persepsi pengguna dan pembeli sekarang, adakah Anis merasakan bahawa walaupun kita berikan lebih ini, rakyat akan berbelanja lebih atau mereka masih lagi akan takut untuk berbelanja? Kita melihat tingkah laku pengguna ataupun pembeli ini bergantung kepada satu perasaan keselamatan kepada diri mereka sendiri. Sekiranya mereka merasakan bahawa tiadanya sebuah job security ataupun tiada sebuah jaminan keselamatan kepada masa depan mereka, ini akan menyebabkan segala bantuan yang diberikan kepada mereka akan disimpan untuk kegunaan masa akan datang. Jadi saya kira dengan pelan daripada belanjawan yang dikemukakan atau dibentuk oleh kerajaan menunjukkan sebuah jaminan keselamatan kepada rakyat untuk mereka boleh terus bekerja, boleh terus mendapat pendapatan seperti sedia kala dan terus melihatkan kuasa pemulihan negara. Jadi dengan perasaan selamat ini, sewajarnya membolehkan rakyat untuk memiliki sebuah keyakinan yang tinggi untuk terus berbelanja.
Kerana untuk memastikan sebuah kisaran ekonomi ini terus bergerak, kita memerlukan keyakinan yang tinggi oleh pengguna untuk terus mengeluarkan wang mereka untuk berbelanja. Jadi saya kira pengeluaran KWSP, lanjutan moratorium yang telah diberikan ini akan melegakan sedikit beban keuangan rakyat. Dan seterusnya, jaminan untuk membuka peluang-peluang pekerjaan ini akan membolehkan rakyat untuk mendapatkan pendapatan secara konsisten. Dan ini saya merasakan bahawa keyakinan pembeli pada masa akan datang boleh dipulihkan pada tahap sebelum ini. Okey, terima kasih Anis Anwar Suhaimi, penganalisis pendidikan untuk O2 Malaysia.